share screen saya dan saya buka website investing.com. Semua nampak ke? Semua nampak ke investing.com tu? Minta respon, dan saya lupa nak cakap, minta respon kan. Kalau boleh tulis dalam chat kalau nampak ataupun bila saya bertanya. Kalau ada soalan, just respon saja dalam chat. So, yang pertama sekali kita masuk dalam website dinamakan investing.com. Macam tu, tengok investing.com. Bila di investing.com ni, okay, kita tengok dekat sini, kita hanya perlu pergi, yang pertama adalah kita pergi kat bahagian news, nampak tu news, dan kita pergi dekat bahagian economic calendar, nampak tu. Kita tekan di bahagian economic calendar dahulu. Bila kita tekan di bahagian economic calendar, yang pertama sekali kita adalah yang selalu saya ulang dan ulang, orang kata perlu kita ambil tahu dan take note adalah di sini bahagian ni. Sekejap, mana kita punya ni. Okay, nampak bahagian tu. Bahagian yang dikatakan current time tu. Itu paling penting, itu first step yang kita nak tahu. Disebabkan kita kena letak plus GMT 8, plus 8 tu. 8 tu, itu kita kena letak. Itu paling penting. Tukar dulu waktu Singapura. Kalau kat sini waktu Singapura kot. Yes, dia tak ada waktu Malaysia. So, bila kita tengok pada waktu Singapura, sama juga dengan waktu sekarang, iaitu pukul 9.44 malam. Jadi, bila kita dah tukar, kita tengok di sini. Kita tengok, kita scroll ke bawah, waktu-waktu ataupun timing-timing kita punya news. So, kalau dalam masa 15 minit lagi ada news Canada, dan ada banyak lagi news USD lepas ni. Tapi kita perhatikan dalam masa 15 minit dan 40 minit akan datang, ada dua news yang ada 3 bintang. 3 bintang ni menunjukkan dia punya kekuatan. Bila kekuatan ni maksudnya news ni impact kuat lah. Apa berkenaan pada pair tu. Lepas ni Canada dengan USD punya impact tu kuat. So bila dalam keadaan ni kita perlu aware yang market akan melakukan something big ataupun besar dalam masa 15 minit ataupun 14 minit, iaitu dalam pukul 10 malam dan pukul 10.30 malam. So kita perlu take note dekat sinilah. Take note dan berhati-hatilah berkenaan kalau kita trade news pair yang ada berkenaan Canada ataupun USD. Begitulah jalan cerita dia. So yang paling penting tips untuk kita trade news ni adalah kita perlu lihat apa yang terjadi selepas news tu. Itu paling penting. Apa yang terjadi selepas news tu. Impact apa ataupun pergerakan market selepas news tu berlaku. Bukan time nak start news tu kita trade. Selalu orang silap tau. Orang nak trade, kita nak trade news adalah lebih kepada selepas tu apa jadi selepas news tu. Adakah harga melawan trend? Adakah dia mengikut trend? Itu dia punya jalan cerita. Tak apa, saya akan explain. Bab tu saya akan bagi sedikit last hujung-hujung kelas kita lah. So, faham berkenaan news ni? Semua faham selamat datang bagi yang baru masuk. Semua faham ke? Minta respon sikit. Kalau tak faham, bagi tahu je. Alright, semua faham. Jadi kalau faham, kita akan mulakan untuk sesi kedua kita, iaitu untuk review teknik minggu lepas. Maksudnya kita akan review teknik kita pada minggu lepas punya teknik. Kita belajar tentang Ichimoku. Okay, kita start video, kita start kita punya chart, kita buka chart dan kita masukkan Ichimoku punya sistem. Okay, kita padam dan kita letak contoh AUD USD. Dan kita pergi dekat masukkan kita punya indikator, iaitu Ichimoku Kinko Hyo ni, nampak tu.
Kita set default balik dan ingat apa yang saya bagi tahu minggu lepas. Yang pertama, kita hanya melihat pada dia ada beberapa color dekat sini. Kita abaikan yang warna merah dan warna biru kita abaikan. Chiku span ni kita ambil warna putih dan kita tebalkan dia punya pixel. Okay, ingat Chiku span kita letak warna putih kalau cat belakang kita warna hitam. Kalau kita punya belakang ni warna hitam, kita letak warna putih. Kalau belakang kita ni, graf belakang ni warna putih, kita letak warna hitam. Terpulang, Shinkansen ni kalau boleh kosongkan, jangan biar nampak dalam cat. Yang ada adalah Kumo up dan Kumo down ni dan Chiku span ni. Itu sahaja. Yang penting 3 je. Selepas tu kita tekan done untuk menunjukkan indikator yang ada. Contoh macam sekarang, kita review balik cara kita nak trade Ichimoku. Pertama sekali kita hanya meletakkan pada 2 time frame seperti saya bagi tahu minggu lepas, iaitu kita perlu set time frame 1 ataupun trend 1 dan trend 2. Apa yang kita punya orang kata ikut selera. Ikut selera. Selera saya pada trend 1 saya menggunakan time frame contoh daily, day 1. Okay. Kita buka pada daily untuk trend 1. Daily. Okey, daily pula macam mana kita nak tengok trend menggunakan Ichimoku adalah melihat pada awan ni. Awan ni menunjukkan kalau candlestick contoh macam saya bulatkan dekat sini. Candlestick berada di atas awan. Maksudnya benda tu uptrend. Simple. Kalau tempat saya bulatkan lagi sekali dekat sini di bawah ni, maksudnya candlestick berada di bawah awan. So, itu adalah downtrend. Simple. Dan tips yang paling penting, kita perlu tengok yang paling kanan dahulu. Paling kanan apa situasi market buat di harga terkini. Macam itulah. So, kita kena tengok paling kanan. Awan dengan candlestick kedudukan dia macam mana. Contoh kita buka Euro USD. Trend untuk sekarang, kita tengok yang paling kanan. Step pertama. Ini. Candlestick berada di atas awan. Maksudnya dia adalah uptrend. So, trend 1 adalah uptrend. Uptrend, yes. Trend 1 saya di daily, contoh. Dan trend 2 saya di H4, contoh. H4, apa trend dia? Saya buka H4. Sekejap kita buka H4. H4, sekata. Maksud sekata tu, trend saya di daily adalah uptrend. Di H4 pula trend 2, H4 menunjukkan uptrend juga. So, apa yang keputusan saya tulis K lah, keputusan adalah buy kalau uptrend. Dua benda ni setuju, barulah kita tahu okey nak beli. Nak beli. So, nak beli kat mana? Kita turun pada time frame yang lagi kecil iaitu H1. So, setiap kali kita nak trade, kita perlu ada amalkan sistem ni. Amalkan sistem nombor 1 dan nombor 2, fasa-fasa dia, dan nombor 3. Maksudnya kalau kita nak trade, kena ada 3 time frame. Itu paling cantik dan sistematik. Time frame tu mesti menurun. Maksudnya daripada daily, turun ke H4, turun ke H1. Sebagai contoh. Yang penting, trend 1 tu kita nak set kat mana. Contoh kita nak set kat H4, time frame 2 ataupun trend 2 kita letak H1. Dan trend 3 kita letak entry kita, decision kita letak kalau dekat M15. Begitulah jalan cerita dia. Okey. So kita tengok dekat EU uptrend juga sebab candlestick berada di atas awan. So kita buka pada time frame H1 pula. Kita nak beli. Kita nak beli. Bila kita nak buy, yang penting kita nak buy, sekejap kita tengok dekat sini kita nak beli. Sebab semua time frame trend 1 dan trend 2 uptrend. Daily uptrend, H4 uptrend. So keputusan kita nak buy dekat H1. So kat H1 macam mana kita nak buy? Kita lihat kalau nak beli, kita kena tengok line putih ni. Yes, line putih tu. Line putih tu adalah dipanggil Chiku span.
So kalau kita nak beli, kita tengok pada yang ada bentuk V tu. V tu penting. Maksudnya V tu adalah harga terendah. Nampak tu, harga terendah. Sini satu, nampak tu, sini satu ada harga terendah. So kita boleh pilih antara dua. Kalau saya pilih yang ni. So bila saya tengok ada V dekat situ, contoh yang saya nampak ada V. Sekejap, warna merah tak cantik. Kuning lah. Kita ada V satu dekat situ. So apa saya buat adalah saya letak line satu dekat situ, tambah. Dan saya letak line dekat situ, warna oranye tu. So dekat warna oranye tu adalah tempat yang saya akan tunggu untuk beli. Maksudnya tunggu harga bagi diskaun dekat price tu. Barulah saya beli. Itulah cara kita nak trade Ichimoku ataupun cara nak trade secara pro guna Ichimoku. Okey, ada soalan tak berkenaan review balik teknik minggu lepas kita? Kalau ada, just bagi tahu. Kalau ada, bagi tahu. Minta respon sikit. Siapa yang tak faham berkenaan apa yang baru saya jelaskan tadi? Tak ada. Okey, semua faham, nampak semua faham, nampak. Alright. Cikgu boleh tunjuk sekali lagi dekat pair lain pula? Boleh, tak ada masalah. Okey, saya ulang lagi sekali. Kita buka balik skrin kita. Okey, sebagai contoh, kita buka kita punya skrin dan kita buka pair lain, GBP USD. Contoh, GU. Okey, pertama sekali yang paling penting step 1. Saya cerita step 1. Step 1, pilih trend 1 kita. Trend 1 ni time frame berapa kita nak letak. Contoh kalau kita selalu tengok time frame daily dahulu. Dalam first trading kita tengok daily dahulu. Tak kisahlah macam mana sekalipun, buka je chart tengok daily. Contoh, sebagai contoh. Tapi terpulang pada cita rasa masing-masing. Kalau saya buka daily dulu. Saya buka daily. So bila saya buka daily, saya tekan D1. Okay, saya tekan D1. Dan saya tengok trend pertama dahulu di daily. Trend pertama adalah tengok paling kanan. Trend 1. Saya di daily. So saya letak uptrend. Sebab apa uptrend? Candlestick dan awan. Paling kanan Maksudnya candlestick berada di atas awan. So itu uptrend. Itu dah cukup nak tengok seimbas sekali. Kita tengok seimbas dah tahu. Okey, sekarang daily tengah uptrend. So saya buka pada time frame yang lagi satu, iaitu DH4. So kita tengok tadi daily di trend 1 adalah uptrend. Yes, trend 2 saya di H4 adalah downtrend. Sebab apa? Candlestick berada di bawah awan. Nampak tu? Awan tu. Tengok balik. Awan dan candlestick. So, menunjukkan downtrend. So, daily uptrend, H4 downtrend. Trend 1 dengan trend 2 tak sekata. So, jangan trade. Simple. Kalau tak sekata, jangan trade. Dia kena ada sekata. So kalau tak dapat maksudnya tak jelas jalan kerja dia, kita tukar cari pair lain. Contoh UJ, USD JPY, kita tengok daily. Apa trend daily? Daily uptrend, H4 downtrend. Tukar juga sebab tak sekata. Cari sampai dapat yang cantik. Contoh Euro JPY. Euro Australia Dollar. Kita buka daily. Daily uptrend dan H4 adalah downtrend. Pun tak sekata, tukar lagi. Kita buka contoh GJ. Contoh GJ. Tengok daily dulu. Daily. Downtrend. H4. Daily uptrend dan H4 downtrend. So tak cantik juga. Tapi ini untuk kalau kita letak trend 1 kita. Trend 1 kita dekat daily. Contoh saya letak trend 1 saya dekat H4 sebab saya rasa nak scalping sikit-sikit. So trend 1 saya di H4. Okey, cantik.
Maksudnya sekarang downtrend sebab ni ada awan candlestick dekat sini. So maksudnya downtrend. So bila downtrend, H4 menunjukkan downtrend. So trend 2 saya adalah pada time frame H1. So bila time frame trend 2 saya di H1, saya tengok H1 pula. H1 pun downtrend. So complete lah saya punya sistem iaitu di time frame trend 1 di H4 downtrend. Trend 2 di H1 adalah downtrend juga. So keputusan saya tulis decision lah D. Decision saya adalah sell, menjual sebab downtrend dua-dua time frame setuju. So untuk saya sell, saya letak pada time frame M15. Tengok pada time frame lebih kecil M15. So H4 downtrend, H1 downtrend. Decision saya adalah keputusan saya untuk jual di time frame 15 minit. Jadi saya pergi balik 15 minit, tekan 15 minit. Dan apa yang saya cari dalam M15 adalah saya tengok line putih ni je. Yang lain tak payah tengok dah. Okay, saya nak jual ni, saya nak sell ni. So yang pertama saya akan cari adalah lekuk yang seperti ini. Maksudnya V terbalik. V terbalik sebab kalau tengah nak sell, kita perlu cari V terbalik. Kalau nak buy, kita cari V je. V je. So macam itulah kalau nak buy. So sekarang ni kita nak sell. Kalau kita tengok nak sell dekat sini. Okay. Kalau kita nak sell sekarang ni, di sini mana V terbalik paling dekat adalah di sini. Senang. Kita tengok yang ni je dulu. Tengok V terbalik yang paling dekat adalah di sini. Yang kedua adalah di sini. Jadi apa yang saya nak buat adalah saya nak sell. So saya nak sell, saya akan ambil V tu di sini. V terbalik tu saya letak dekat situ. Nampak tu? So V terbalik kat situ. So maksudnya kalau harga sekarang ni di sini dia naik sampai line saya tu, barulah saya sell. Sebab saya nak sell pada harga tertinggi. Dan kita tengok pada dua time frame 1 dan time frame 2 downtrend. Jadi sebab tu kita nak sell. Kita nak sell pada harga tinggi, high price. So V terbalik tu adalah harga tertinggi di sini. Yes. Okay, faham ke? Berkenaan apa yang baru saya terangkan tadi. Kalau faham, tulis faham. Euro New Zealand, alamak. Tak apa, konsep tu saya dah bagi tahu. Konsep so boleh analisa sendiri. Faham? Alright. So yang lain faham ke? Clear tak? Betul-betul clear, kita move ke baru punya sistem trading. Faham? Cantik, semua terbaik. So, hari ni kita akan belajar tentang Fibonacci retracement. Fibonacci retracement. Ramai tak yang tahu ataupun ramai tak yang belum tahu tentang Fibonacci? Ada tak yang tak faham? Sifu, ulang setting Ichimoku. Alamak. Okey, tak apa. Nanti saya akan bagi video ni, saya akan upload. So, tak apa, saya tunjuk last untuk setting Ichimoku, boleh tangkap gambar terus. Okey, kita tekan dan lihatlah di sini. Setting dia adalah paling penting 3 benda ni je. Ada Kumo up dan down dan Chiku span. Itu sahaja yang penting. Yang tekan sen dengan Kijun sen ni tak payah. Yang ni tak payah. Just 3 ni sahaja dia punya setting. Itu sahaja. Semua default ataupun maksudnya semua random, bukan random, maksudnya semua setting secara orang kata dah siap set, dia tak payah tukar-tukar dah, just tukar color dia je. 2-3 benda ni yang paling penting. Okay, boleh tangkap gambar kalau ada, pakai handphone tangkap gambar terus. Okay, kalau tak ada apa, kita akan mulakan untuk kita punya belajar teknik baru pada minggu ini. Okay, semua dah
Saya zero Sifu, tunjuk aja aku Sifu. Boleh, tak ada masalah. Tak berapa faham Fibo. Okey, tak tahu Fibo, tak berapa faham Fibo. Okey, dapat. Okey, tak apa Abang Fauzi. Nanti kita pelan-pelan. Ni sesi pelan-pelan, pelan-pelan kita akan belajar. Okey. Fibo Fibo ramai yang tak tahu. Okey, siapa dah ready untuk kita belajar teknik baru? Untuk Fibonacci? Semua dah ready ke? Tak faham Fibo, tak tahu apa benda Fibo tu. Okey, tak apa. Malam ni kita belajar. Ramai yang tak faham, ready Ready to go. Cantik. Ni yang best ni. So kita pergi pada kita punya chart balik. Pergi pada chart. Dan kita lihat pada, kita padam dulu, kasih kosong kita punya apa? Kita punya screen ni. Padam dulu Ichimoku ni. Pening nanti. Okey, yang pertama sekali adalah kita perlu lihat daripada segi kita tekan, kita padam dulu, kasih kosong, and then kita tekan di sini, nampak tu ada kotak, ada bulat dan 3 segi kalau kita pakai MT4 mobile. Tekan dan kita padam dulu semua ni. Okey. Padam dan kita tambah lagi. Okey, kita tambah, dinamakan, ini nama dia Fibonacci retracement tu, nampak tu? Fibonacci retracement. Perhatikan di sini. Fibonacci retracement dia adalah seperti ini. Dia ada nombor-nombor ni, nampak? Memang nampak agak pening, tapi tak apa, pelan-pelan kita belajar. Okey, kita lihat dekat sini ada beberapa nombor 0 hingga 100. Kita cerita dulu 0 hingga 100 ni punya jalan kerja. Padam. Okey, kita tengok pada sini. Kita punya okey, kita share dan kita buka pada kita punya whiteboard. Okey, whiteboard ni kalau kita tengok, yang pertama sekali kita nak cerita tentang Fibonacci ni, dia ada beberapa, kita cerita pasal pergerakan market dulu. Pergerakan market ataupun market movement. Market movement. Okay. Market movement ni ataupun pergerakan market. Yang pertama sekali, pergerakan market dia ada 3 tau. Nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Tak apalah, saya cerita satu-satu dulu. Sekejap kita padam balik ni. Padam. Okey. Ini kita cerita pasal uptrend dulu. Sekejap, kita padam balik. Okey, kita buat warna merah lah. Kita cerita pasal uptrend dulu. Uptrend. Yes. Macam mana uptrend? Yang pertama adalah uptrend, dia naik macam tangga. Macam saya cerita sebelum ni, dia naik, dia turun dan dia naik. Itu pergerakan uptrend. Seperti biasa, itulah uptrend. Dan kita perlu lihat yang pertama, daripada point sini, maksudnya point, kita ambil warna apa warna hitam lah. Daripada point A, ni point A contoh, hingga point B. Point A hingga point B adalah 0 hingga 100 sebagai contoh. 0 hingga 100 dan dia turun 50% daripada pergerakan A ke B ni, dia turun 50%. Turun separuh lah, baru dia naik balik. Itu perjalanan market yang biasa, normal market. Normal market. And then itu pergerakan normal. Kalau kita nak cerita, ini nombor 1 punya pergerakan. Nombor 2 punya pergerakan adalah seperti ini. Kalau kita tengok. Okey. Dia turun sikit, dia naik. So, dia turun lebih kurang dalam beberapa persen sahaja. Tak sampai 50% di sini. Kan? Tak sampai 50%. 50% dekat sini. Itu pergerakan market punya perangai lah. So, ini pergerakan nombor 2. Nombor 2. Kalau untuk pergerakan nombor 3 pula, market kadang-kadang dia buat perangai macam ni. Dia turun sampai sini, dia turun sampai sini, baru dia naik. Itu pun ada juga. So dia turun banyak ni. Kan? Dia turun lebih kurang berpersen-persen lah, lebih daripada 50%. Itu cara market punya pergerakan. Ni nombor 3 lah. Nombor 3 punya pergerakan. Sebagai contoh, maksudnya dia impulsif.
korektif dia besar dan diimpulsif balik. Maksudnya korektif tu besar. Kalau standard korektif dia 50% saja. Itu maksud movement untuk uptrend yang selalu kita tahu. So, kalau contoh untuk downtrend pula, pergerakan downtrend adalah seperti ini, dia turun, dia naik 50%, 50%, dan dia jatuh balik. Itu untuk nombor 1. Daripada point A ke point B, 100%. Lepas tu dia naik sikit, naik 50% ataupun diskaun 50%, baru dia jatuh balik, dia korektif 50%. Kalau untuk kadang-kadang perangai market ni ataupun pergerakan sifat-sifat market ni, dia akan buat orang kata kejutan sikit, dia naik lebih sikit, lebih daripada 50% kadang-kadang. So bila lebih daripada paras 50%, barulah dia start jatuh. Macam tu pun ada juga. So kadang-kadang lebih daripada 50% dia naik. So inilah selalu orang sakit jantung. Itulah pergerakan harga market selalunya. Dia akan naik lebih sikit baru turun. Lepas tu kadang-kadang market dia akan buat naik sikit je, korektif sikit baru dia turun. Tak sampai 50% pun. Tu nombor 3. Tadi nombor 2. So macam-macam jenis, 3 jenis lah selalunya yang ada dalam market. Okay, siapa yang faham tentang konsep saya cerita ni? Baru saya ceritakan ni. Kalau tak faham, tak apa, saya ulang balik. Itu pergerakan asas, 3 pergerakan asas uptrend, 3 pergerakan asas downtrend. Faham? Okay, yang lain faham ke? Yang lain faham ke? Faham. Alright, faham. Okay. So, itu pergerakan asas. Tak faham? Okay. Tak apa, kalau tak faham, kejap lagi saya tunjuk sikit macam mana. Yang penting kena ingat bila turun, bila harga turun kan daripada point A ke point B, katakanlah 100%. Dia naik sikit 50%, barulah dia turun. So impulsif, korektif dan impulsif, itu pergerakan dia untuk downtrend. Kalau uptrend dia naik, dia turun dan dia naik balik. Maksudnya daripada point A ke point B adalah 100%, contoh. Point A ke point B. Lepas tu dia turun sikit 50%. Daripada jarak A ke B, barulah dia naik balik. Itu untuk uptrend. Okay, itu contoh paling simple. Okay. So sekarang ni kita cerita tentang apa itu kita punya Fibonacci. Fibonacci ni, dia yang paling penting adalah level kosong, lepas tu ada 100. Itu penting. Yang pertama sekali penting tu 100. So dalam tu ada 23.6, ada 38.4, tak silap saya, 50%, 50 dan ada 61.8. So apa benda Fibo ni? 0 hingga 100 tu kita kena tengok dulu. 0 hingga 100. 0 hingga 100 ni adalah pergerakan, maksudnya berapa pengukuran impulsif. Pergerakan impulsif. Tak apa, macam mana nak guna tu, sekejap lagi saya tunjuk. Just kita perlu tahu, dia ada level 0 hingga 100. Itu paling penting. 0 hingga 100 sebagai contoh, kita tengok dekat sini. Tengok dekat skrin saya ni. Okay, kita tengok. Nampak tu? Ada 0 sampai 100. Tak ada 23, 38, 50, 61. Itu kita tengok first, saya ingatkan lagi sekali 0 hingga 100 dia paling penting. Itu paling mustahak dalam pembelajaran Fibonacci ni. Okay, kita tengok ada line tu. Tengok line tu. Okay, maksud line tu di Fibo adalah kita boleh gerakkan dia. Gerak naik turun, nampak tu. Jadi kita tengok ada 2 dot. Ada dot satu dekat sini, 0 dengan 100. So apa maksud dot ni? Adalah tempat kita nak letakkan, kita boleh tarik Fibo ni. Kita boleh tarik Fibo ni ke mana-mana.
Contoh kita nak pergi sini ke boleh, kita nak pusingkan dia pun boleh. Boleh macam-macam cara. So, yang pertama, first saya cakap 0 hingga 100 tu penting. Dan perhatikan selepas 100 tu, ada 161.8, 261.8. Itu second penting. Yang nombor 1 adalah 0 hingga 100. Yang nombor 2 adalah yang penting 161 hingga 261. Itu paling penting. So, apa benda 161 dan 261? Itu adalah penanda aras kita harga nak ke mana. So, macam mana kita nak pakai Fibonacci ini? Saya bagi contoh. Sebagai contoh, saya mencari impulsif dahulu. Okey, kita padam dulu kita letak tepi dulu Fibo ni dan kita cari impulsif. So di sini adalah impulsif. Saya buat warna kuning lah. Kasih cantik sikit warna kuning. Di sini adalah impulsif. Lihat di sini. So itu adalah impulsif. So bila itu impulsif, nampak yang warna candlestick warna hijau ni, dia menjadi satu pergerakan impulsif naik. Sebab dia lepas paras tertinggi. Okey, bila impulsif dah keluar, apa kita perlu buat adalah kita letak line dahulu. Maksudnya kita letak daripada line sini sampai atas ni. Nampak tu? Disebabkan apa? Disebabkan di situ adalah satu orang kata, saya buat warna pink lah. Pink sikit, boleh nampak? Okey, so nampak warna pink tu? Saya zoom sikit. So disebabkan situ adalah impulsif. Siapa setuju di situ adalah satu impulsif? Nampak? Paras tertinggi adalah di sini. Paras tertinggi dan harga melepasi paras tertinggi. Itulah impulsif. Sebab tu saya buat line di situ. Siapa setuju? Siapa setuju? Siapa yang tak setuju? Faham, setuju. Okey, situ adalah impulsif. Okey, apabila di situ adalah satu impulsif, yang paling penting, kita ambil line ni, kita ambil kosong ni, dan kita letak seperti ini Fibo kita. Okey, nampak tu? Kenapa saya buat sepanjang-panjang impulsif yang saya buat tadi, ni, nampak? Ada line pink ni daripada hujung pink A ke B ni, saya letak saya punya Fibonacci. Sebab ini permulaan impulsif naik dan ini pengakhiran dia. So permulaan dia saya letak kosong dekat situ, pengakhiran dia saya letak 100 di situ. Dan macam mana nak tahu Fibo kita tu betul? Senang je nak tahu. 161 kita ada di atas. Sebab sekarang ni impulsif dia ke atas. So kita nak buy. Betul? So kalau kita nak buy, 100 ni perlu di atas. Dan 161 ni perlu di atas. Apa maksud 161 ni adalah kita punya tempat kita nak habis buy kita tu. Itu je. Maksudnya kita nak tahu harga nak naik sampai mana. Kalau harga nak naik sampai mana, dia akan naik sampai 161 ni. Alright, itulah tempat harga berakhir. Maksudnya ini impulsif, dia turun sikit, kita beli contoh dan dia sampai tempat kita punya 161. Itulah Fibonacci punya perangai ataupun cara kita nak trade pakai Fibonacci untuk tahu arah tuju market. Tapi tak apa, saya ulang lagi sekali. Kita cari contoh lain. Okay. Fibo ni dia lebih kepada macam mana nak tahu harga tu nak sampai mana. Itu paling penting kalau nak faham lah pasal Fibo ni. Okay, pertama kita tengok contoh daily. Okay. Kita tengok daily, kita buka H4 lah. H4 cantik sikit. Okay, contoh H4. Kalau kita lihat dekat sini, di sini adalah satu impulsif. So, bila impulsif di situ, sebab apa impulsif di situ? Kita tengok. Terdapat satu, kita letak line dulu. Di sini adalah harga terendah. Kita tengok dekat sini. Ni impulsif. So, situ harga terendah. Jadi, apa yang saya perlu buat adalah saya tandakan
ini sebagai satu impulsif. Line kuning tu, saya letak line kuning tu dahulu, satu lagi line, trend line, dan saya letak daripada sini sampai sini. Warna pink. Warna pink tak cantik pula. Tukar lain. Kita ambil warna putih. Okey. So nampak warna putih tu, saya punya impulsif, ni impulsif. Dia melepasi paras terendah. So bila impulsif tu ada di situ, apa saya buat? Saya tekan dan saya tambah fibo saya. Saya tambah fibo dan kita letak pada fibo retracement. Tarik dulu. Okey, bila tarik, okey, ingat sekarang ni kita nak sell. So kalau nak sell, 100 dia ke bawah pula. Dia punya 100 tu ke bawah. Kalau buy, 100 dia ke atas. So kita tengok pada sini, just kita tarik, kita letak dekat atas hujung dan kita tarik dan buat dia sampai hujung sini pula. So nampak tak fibo tu? Dia jadi satu line tu. 161 kita ada di bawah. So situlah target. Maksudnya kalau kita sell sampai situ kita nak. Itu cara kita nak faham tentang fibo. Nampak tu. So sekarang ni kita boleh expect, okey, apa-apa hal pun aku nak sell, aku nak sampai dekat 161 ni. So kita tahulah apa-apa jadi pun harga akan jatuh sampai situ. Maksudnya sekarang ni dia nak ukur impulsif tu, berapa jauh impulsif tu boleh turun. Itulah maksud tentang fibo. Siapa yang tak faham langsung ataupun pening dengan explanation saya tentang fibo ni? Tarik pin ke pin? Ya, betul. Pin ke pin. Yang penting tarik dekat impulsif. Itu sahaja. Ada yang tak faham ke? Ada yang tak faham ke? Faham. Yang penting sekarang ni ada 161 cara. Ya, betul. 161 tu cara kita nak keluar daripada market. Maksudnya take profit. Nak tahu ke mana, sampai mana. Panjang betul cerita pasal fibo ni. Fibo ni best saya faham. TP1 ke? Ya, TP1. Okey, saya cerita lagi sekali. Saya tunjuk pula praktikal dia cara nak pakai fibo ni. Kita tengok. Okey, sebagai contoh. Kalau saya lah kan. Okay, saya nak trade menggunakan, saya nak trade GJ ni. Okay, GJ disebabkan, kita tengok. Okay, kita akan tengok dekat pair apa pair apa. Tengok EJ. Saya tak makan saya punya ni, buy limit. Okay, GA. H1. Okay, GA ni nampak menarik sebab apa? Saya tunjuk cara saya trade. Kalau paling simple, saya tarik satu. Saya tengok daily pula. Apa pair dia jadi apa? Okay, H4. Impulsif ke bawah. Okay, first contoh dia, apa yang saya akan cari? Saya cari impulsif dulu. Di sini adalah satu impulsif yang satu batang merah tu, nampak tu. Okay. Dan saya pergi dekat H1 pun satu batang candlestick merah tu. Okay, nampak tu beberapa batang candlestick tu. Jadi apa yang saya buat adalah saya hanya tekan pada buat satu line. Buat satu line di sini. Okey, buat satu line. Dan bila buat satu line tu, apa yang next saya buat adalah saya hanya tarik fibo. Tarik fibo. Pastikan 100 di bawah sebab tengah downtrend, impulsif ke bawah. Yes. Okey. Sekarang ni saya tarik fibo. So fibo menunjukkan impulsif ke bawah sebab 100 tu di bawah. Dan macam mana saya nak trade next, macam mana saya nak entry pula saya nak cerita. Ini 61, 50, ini adalah tempat-tempat kita nak entry. Maksudnya kita nak sell dekat mana. Maksudnya kalau dia sampai 61, dia memberi dekat 61.8% diskaun. Ni 50% diskaun, 38.2% diskaun, 23.6% diskaun. So contoh dia, sekarang ni saya nak sell.
So saya nak sell, saya tengok, oh 61.8 ni nampak cantik. So nampak cantik, apa lagi? Saya nak sell lah. Tapi andai kata kita pakai Ichimoku, gabungan Ichimoku, lagi cantik. Kita letak Ichimoku. Okay, sebagai contoh, tak ada di belakang ni kita tengok ada tak yang orang kata dia punya V terbalik? Tak ada sampai atas ni baru ada. So kalau tak ada kat Ichimoku boleh pakai Fibo untuk tahu kat mana kita nak sell. Sebagai contoh sekarang ni saya tengok dah sampai 61.8. So bila sampai 61.8 saya nak sell. Boleh je sell kat sini sampai 50 ataupun 38.2. Itu adalah tempat-tempat entry. Itulah maksud nombor-nombor ni. Okay, faham tak? Faham ke tak? Kalau candle potong 100, cikgu, kalau boleh ke guna dekat time frame kecil? Boleh. Kalau candle potong 100, maksud dia apa Abang John. Okay, contohnya macam sekarang. Impulsif dekat sini. So kalau contohnya harga dapat melepasi kosong ni, maksudnya kita cut loss lah. Tak jadilah Fibo kita tu. Tapi percentage untuk jadi tu tinggi. 80% boleh jadi 85% jadi kalau kita pakai Fibonacci ni. Cuma sekarang je kalau kita nak tak boleh expect 100% jadilah pakai Fibo ni. Tapi dia salah satu teknik yang paling simple yang orang boleh pakai. Senang cerita, kita boleh sell pada tempat-tempat ini. Nampak tu yang saya bulatkan tu. Dan bila kita tengok pada time frame besar, contohnya H4, kita dah tahu dah kalau jatuh kita boleh nampak ada beberapa tempat ni 161 berada di situ. Nampak tu. So kalau kita sell, sebab impulsif dia ke bawah kan? Kalau kita sell, boleh jatuh sampai sini. Untuk TP1. Kalau untuk TP2, ni 261 tu. Nampak tu. Itulah cara nak guna Fibo. Okay, faham Ada yang tak faham ke? Faham ke? Alright, cantik. Semua faham InsyaAllah faham. Okay. So, betul jujur faham? Kalau jujur faham, kita teruskan untuk live trade session kita. Okay, boleh. Kalau semua faham, kita on terus live trade. Clear, alright. Jadi kita mulakan untuk sesi live trade kita. Kita mulakan untuk sesi live trade kita. First kita pakai Ichimoku. Kita jangan abaikan ilmu lama. Kita jangan abaikan ilmu yang lama. Okay. So kita buka kita punya chart. Okay, nampak chart kita. So bila kita buka pada chart kita cari pair, kita buka Ichimoku dulu. Nak bagi cantik sikit. Padam dulu semua ni. Kita padam dan kita buka Ichimoku dulu. Untuk mengetahui trend. Sebelum trade, paling penting adalah trend. So kita tengok GA kita, H4, downtrend. H1 pun downtrend. So 15 minit nak turun ataupun dia nak sell. So kita nak sell lah kat GA ni. Nampak menarik GA ni. Kan nampak cantik untuk kita sell. Jadi kita tengok H4 balik. Okey. Apa cerita? Okey, tak apa. Kita tunggu dulu. Untuk GA kita tengok mana yang lagi cantik. Tadi Euro NZD Tadi abang Muzam kita bagi tahu Euro NZD. Kita buka Euro NZD. Okey, apa trend dia? Kita buka time frame H4 untuk trend 1. Trend 1 untuk H4 adalah uptrend.
sebab candlestick berada di atas awan. Dan kita buka H1 pun uptrend, jadi cantik untuk uptrend gitu tu. Memang orang kata menarik. Cuma nampak ada something wrong dekat situ sebab dia berada di harga tertinggi. Matching tu nanti saya akan ajar untuk next session. Matching tu maksudnya kalau kita nak buy pun walaupun tengah uptrend, kita kena tahu buy tu adakah dah dekat dengan resistance ataupun harga tertinggi yang ada. So bila harga tertinggi tu agak orang kata bahaya kalau kita nak buy. Mungkin dah maksimum sampai situ. So kita abaikan dulu untuk Euro New Zealand ni. Tengok balik weekly. Agak bahaya. So kita buka pair lain. Kita buka NZD USD. Apa cerita NZD USD? Saya tengok H4 dulu. H4 downtrend. Okay, cantik. Sebab apa downtrend? Kita ulang balik. Sebab candlestick berada di bawah awan. Nampak tu? Candlestick dekat sini. Awan dekat sini. So dia downtrend. So kita tengok H1 pula. Pun downtrend. Nampak tu? Downtrend. Dan bila downtrend, kita dah tahu dah. Okay. Untuk time frame 1 ataupun trend 1, H4. Downtrend. Trend 2 di H1 downtrend. So decision kita nak sell. Saya nak sell. So kalau nak sell, kita buka dekat 15 minit. Alright, 15 minit apa yang kita buat adalah mencari peluang untuk sell. Jadi apa yang perlu kita buat adalah mencari impulsif dulu. Kalau saya nak pakai Fibo ni, nak pakai teknik baru. So ini adalah harga terendah situ. So daripada sini sampai sini adalah impulsif. Jadi apa yang saya perlu buat adalah saya tekan, saya tambah, saya buat line dulu. Ingat, line tu penting. Saya buat line dekat situ. Yes. Line saya dah ada dekat situ. Saya zoom sikit. Alright, line dah ada. Saya nak sell ni sebab downtrend. Jadi saya tekan dan saya tambah Fibonacci retracement. Saya tarik sampailah dekat sini. Nampak line tu. 100 dia berada di bawah. Nampak tu? 100 di bawah. 100 di bawah. Dan kosong dia dekat atas. Maksudnya sekarang ni dia nak turun. Dia nak sell. Sebab apa? Kalau nak double check betul tak betul Fibo kita, kita zoom out sikit, pergi kat time frame besar. Ada 161, 261, 423 dekat bawah. Sebab apa? Ini adalah TP kita ataupun tempat kita nak ambil profit. So, bila tempat nak ambil profit dia, kita nak sell mestilah ke bawah. Kalau tempat ambil profit kita ke atas, salah tarik Fibo maksudnya. Itulah maksud dia. Maksudnya kalau nak sell, TP kita 161 tu ke bawah. Itu paling penting. Ataupun 100 ke bawah. Itu nak tahu double confirm betul tak betul Fibo kita tarik. So, kalau macam saya tengok sekarang ni, saya dah confirm H4 downtrend, H1 downtrend dan 15 minit saya tengok, alamak, 15 minit dia terus jalan. Dia terus jalan, dia tak sempat lagi nak bagi peluang. Okey, tak apa. Kita biarkan dulu apa dia nak buat dekat NZD USD. Tapi saya nak sell, tunggu lagi 15 minit. Tengok apa jadi. Kita buka pair lain, NZD Canada. NZD Canada, apa cerita? Kita buka H4. Downtrend. Sebab candlestick berada di bawah awan. Dan H1 untuk trend 2 saya pun bawah awan. So, saya nak sell. Saya buka 15 minit. Saya cari impulsif dia dulu. Saya cari impulsif. Dan di sini adalah impulsif saya. Nampak tu? Okey, impulsif saya berada di situ. Jadi, bila impulsif berada di situ, kita letak dia sebagai satu Fibonacci retracement di situ. Yes. Nampak gaya dia pun tak bagi peluang kat kita. Okey, kita cari lagi lain. Kita cari lain. Brent crude oil ataupun minyak. Kita tengok H4. Apa trend dia? Trend dia masih lagi uptrend. H1. H1 pun uptrend.
Tapi ada benda menarik dekat sini. Disebabkan 15 minit, dia nak jadi impulsif, nampak tu? Dia nak jadi impulsif di M15. Tapi ini adalah keadaan bahaya sebab kita lawan trend. Dia impulsif ke bawah, tapi trend besar uptrend. Tak apa, kita buka lagi sampai kita jumpa NZD JPY pula. Kita buka H4, apa trend dia? Trend dia downtrend. H1 pun downtrend juga. So 15 minit. Okay, 15 minit kalau tengok dia pun downtrend juga dan ada impulsif berada di sini. Nampak tu? Impulsif dekat situ. So bila impulsif di situ, saya tarik Fibo seperti ini. Tarik Fibo, kita tengok on tak on. Nampak gaya tadi dia dah naik sampai 50%. Dia dah naik sampai sini. Dia turun, dia naik dan dia turun balik. So tak memberi peluang pada kita. Tak apa, kita cari lagi sampai dapat GCAT. Apa cerita GCAT kita? GCAT downtrend, H1, H4 pun downtrend. H4 downtrend, H1 downtrend, M15 belum ada peluang untuk sell lagi. Kita cari lagi. GA lah, GA tadi nampak menarik. GA. GA downtrend, H4, H1 downtrend, okay. Dan 15 minit, alright. Jadi, kita ulang balik, H4 downtrend, H1 pun downtrend. 15 minit, apa kita cari adalah nak sell. So, bila nak sell, kita tekan dulu, tarik, cari impulsif dia dulu. Kita tarik sampai bawah ni. Yes, itu impulsif dia. Dan apa kita perlu buat adalah kita tarik Fibo. Tekan dan kita tambah Fibo kita di sini. Alright. Jadi, harga menunjukkan apa kita nampak. Dia berada di, tambah dulu. Kita dah berada pada 50%. Maksudnya dekat sini 50% dia dah sampai situ. Kan? Dia dah main-main dekat situ, geli-geli sikit. So kita tengok H1, ada apa dekat situ? 50%. Okay, 50%, tak ada apa lagi. Tunggu dia membuat something lah, maksudnya. Penambahan untuk Fibo ni, kita perlu cari dekat tempat support atau resistance. Yang tu nanti kita akan masuk lagi next week. Cuma sekarang ni perhatikan pada level-level yang kita tengok ni. Ada 23, 38 dan 50. So dia berada di kawasan 50. Sebenarnya nak sell boleh. Kita kena tunggu candlestick tutup dulu. Kat M5 kita tengok. Okay, kita akan tunggu 10.40. 10.40 kita akan tengok berkenaan kita punya Fibo ni. Apa jadi di kawasan 50 tu. Okay, sebelum tu ada yang tak faham ke? Ada yang tak faham. Kalau tak faham bagi tahu. Kita akan cerita serba sedikit. Kalau tak faham. Sambil-sambil kita tunggu tu ada yang tak faham ke berkenaan apa Fibo tu, cara kita nak tarik semua. Faham. Alright, yang lain faham? Soalan dia adalah ada yang tak faham ke? Tu penting. Semua faham Alright, cantik. Kalau semua faham, bolehlah kita mulakan sesi kita untuk sell. Okay, kita nak sell. Kita nak live trade Live trade, kita nak trade GBP AUD. Semua ready Semua ready, cakap ready. Kalau ready, kita on. Ready? Ready tak? Jom, faham, ready. Lain. Come on. Ready. Kita nak on On. Okay, on. Ready to go. Cantik. Okay, so kita pergi dekat kita punya pair GBP AUD sekarang. Dan kita tunggu. Okay, tak payah tunggulah Okay,
Sekarang ni kita nak trade GBP AUD ataupun Great Britain Pound Australia Dollar. Kita nak sell disebabkan time frame H4 menunjukkan downtrend dan H1 pun menunjukkan downtrend. Dan bila kita tarik FIBO di 15 minit menunjukkan dia ada berada di kawasan 50 dan 61.8. Jadi saya nak sell lah, kan? Tak nak panjang-panjang cerita. Semua dah ready? Kalau dah ready, saya pun nak mulakan sell. Saya tekan dulu dekat sini dan kita tengok market execution dan check pada lot size kita, letak paling kecil je dulu, kan? Kalau naik lagi kita boleh masuk lagi. Okey, pastikan semua ni betul. GBP AUD, nampak ni kita punya bulatan tu, alamak kenapa bulatan saya macam tu. So GBP AUD itu adalah currency kita. Instant execution, pastikan betul. Lot size kita pun pastikan betul. Dan kita nak tekan ini, sell ni, nampak tu. So saya nak mulakan sell saya sekarang. So semua set ready Satu, saya nak sell GBP AUD USD, GA. So saya nak sell sekarang. 1, 2, 3. Saya sell sekarang Masuk. Alright, dah masuk satu sell dekat situ. Nampak tu? Saya padam balik FIBO. Sorry, tak perlu padam lah. First kita tengok FIBO kita. Kita padam kita punya Ichimoku. Semak kan? Pening tengok banyak-banyak ni. Padam. Okay. Bila kita sell, kita masuk H1. Okay. Bila dekat H1 ni, kita nampak H1. Kita lihat dekat sini, kita dah sell dekat kawasan, mana harga dia, 15 minit. Okay, kita dah sell dekat di sini. Di sini, kita dah sell harga tu kat sini. So, dekat TP kita, take profit kita boleh pilih beberapa cara kita nak ambil take profit. Yang pertama, kita boleh pilih, kalau takut, boleh test dekat 100 je dulu. Okay, katakanlah kita nak test pada 100 je dulu. Boleh je, tak ada masalah. Maksudnya kalau kita sell daripada sini, 82607 ni, kita turun sampai sini, dekat line 100 tu. Okay, line 100 tu adalah di sini. So take profit pertama kita boleh letak 1.82395. 82395 itu adalah harga take profit kita. Kalau nak pakailah, boleh, tak ada masalah. Sebab ini dalam live trade sambil kita belajar. So tak ada masalah, jangan takut. Boleh je letak dekat situ sebagai kita punya take profit. Okay, so minta sesiapa, minta jasa baik, tulis dalam chat untuk take profit kita. 1.82395 itu untuk take profit kita. Nampak sikit, tapi untuk khas untuk live trade session dan kita punya pembelajaran, untuk tengok je dulu. Okey, minta tolong jasa baik copy nombor tu dan pastekan dalam chat. Okey, boleh kita biarkan dekat situ. Okey. So kita stop share dan kita lihat siapa yang dah masuk. Okey, sebelum tu nak tanya siapa yang dah masuk. Siapa dah join saya live trade untuk sell GBP AUD? GBP AUD kan? GBP AUD sell. Siapa lagi? Laju. Dah lah. Kita ada 31 orang tapi macam tak ramai aja yang join. Okey. Semua dah masuk On, semua dah cantik. Jadi kita biarkan dia sampai take profit kita harga 1.8395. Yes, itulah harga dia. So tunggu, kalau dah sampai nanti just boleh orang kata boleh tulis dalam grup kalau dah sampai dekat situ. Okey. So, ada hari